Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, yang berhormat ahli-ahli jemaah menteri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang berbahagia Ketua-Ketua Perkhidmatan, yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, yang berbahagia Datuk Adnan bin Mat, Presiden QPAC, ini kalau minta kena bagi semua lah ni. Yang berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, pegawai-pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita dapat bersama-sama pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam atau MAPA yang ke-18 selepas 2 tahun tidak dapat diadakan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia KSN, Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Institut Tadbiran Awam Negara ataupun Intan di atas penganjuran majlis yang amat bermakna ini yang bertemakan Penjawat Awam, Tonggak Aspirasi Keluarga Malaysia. Sebagai sebuah keluarga besar Malaysia, sesuai dengan tema tersebut, majlis ini berperanan menjadi pengikat jalinan semangat dan kebersamaan antara anggota pentadbiran dan penjawat awam di semua peringkat termasuk negeri dan persekutuan. Saya begitu teruja melihat sambutan yang penuh bersemangat pada pagi ini. Saya dimaklumkan di dalam dewan ini lebih 5,000 penjawat awam dan saya juga dimaklumkan di dewan di bawah sana, Dewan Perdana, dewan di bawah sana ada lagi lebih 3,000 yang bersama kita ini. Dan berpuluh-puluh ribu lagi penjawat awam mengikuti secara maya bermula dari utara Perlis membawa ke selatan negeri Johor, merentasi Laut Cina Selatan hingga ke Sabah dan Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, seluruh dunia telah dikejutkan dengan pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020 yang membawa kepada langkah-langkah penutupan ekonomi dan perubahan hidup yang drastik. Belum pun kita pulih sepenuhnya daripada pandemik itu, krisis perubahan iklim, geopolitik, terutamanya konflik Rusia-Ukraine semakin memburukkan keadaan hingga membawa kepada isu gangguan rantaian bekalan dan makanan.
Keluarga Malaysia juga tidak terkecuali daripada tempias dan bahang krisis ini. Namun begitu, kematangan kerajaan keluarga Malaysia dan keberkesanan jentera pentadbiran kerajaan melalui pendekatan kolaboratif mindset, kita dapat memberi fokus untuk memacu semula pemulihan ekonomi negara dengan pantas dan berkesan. Keputusan kerajaan untuk membuka semula sektor ekonomi secara keseluruhan dan pembukaan sempadan antarabangsa antara tindakan yang paling tepat untuk melonjakkan kembali kitaran ekonomi. Hasilnya, hari ini ekonomi Malaysia telah mencatatkan prestasi memberangsangkan apabila KDNK bagi suku kedua tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan sebanyak 8.9%, merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Momentum pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19 dijangka berterusan sehingga penghujung tahun 2022 dan saya penuh yakin unjuran pertumbuhan di antara 5.3% dan 6.3% bagi tahun 2022 mampu dicapai. Malaysia turut mencatatkan pertumbuhan perdagangan borong dan runcit yang kukuh. Tahun ke tahun sebanyak 44% kepada 132.8 bilion ringgit pada Jun 2022. Untuk separuh masa pertama 2022, pelaburan langsung asing ataupun FDI merekodkan aliran masuk bersih sebanyak 41.7 bilion ringgit berbanding sebelum pandemik, iaitu 23.3 bilion ringgit pada tempoh yang sama tahun 2019. Dasar yang terbaik jika tidak dilaksanakan dengan sempurna tidak akan ke mana. Siapa yang melakukannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga perkhidmatan awam yang bertungkus lumus memastikan setiap inisiatif berjalan, setiap bantuan yang dihulur sampai dan setiap halangan serta cabaran digembeling bersama demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, kesan pandemik COVID-19, ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, krisis sekuriti makanan dan inflasi yang kita hadapi hari ini menuntut penjawat awam supaya mempunyai kemahiran dan dalam menjangka masa hadapan. Ini perlu diperkukuhkan dengan kebolehan dan keupayaan untuk merancang, merangka, menambah baik dasar, peraturan dan proses kerja bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Sehubungan dengan itu, pendigitalan, data analitik dan internet benda ataupun Internet of Things perlu diaplikasikan dengan sebaiknya agar perkhidmatan yang diberikan lebih cepat, mudah dan ringkas. Lanskap baru perkhidmatan awam yang semakin mencabar dan kompleks perlu mengambil kira keperluan dan aspirasi keluarga Malaysia serta pihak berkepentingan, manakala mentaliti tahu segalanya sudah tidak lagi relevan. Perkara ini boleh direalisasikan dengan mempermudahkan dasar, peraturan dan proses kerja di pihak agensi awam serta menggalakkan libat urus dengan masyarakat dalam pembangunan negara. Mentaliti silo juga perlu dibuang jauh kerana kita perlu bekerja
dalam satu pasukan ataupun bekerja dalam satu keluarga untuk memastikan setiap dasar dapat dilaksanakan sebaliknya. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, pemerkasaan budaya entrepreneurship dalam organisasi awam amat penting bagi memastikan para penjawat awam kekal relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Budaya ini menerapkan kepada setiap anggota perkhidmatan awam supaya berfikir merekalah yang menjalankan perniagaan atau usahawan untuk sentiasa proaktif, efektif dan efisien untuk memudah cara serta meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada semua pemegang taruh. Tindakan perlu cepat, tepat dan berkesan serta memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh rakyat dan sesiapa sahaja yang menerima perkhidmatan kita. Penjawat awam juga perlu memiliki keupayaan kepintaran kontekstual ataupun contextual intelligence bagi mengaplikasikan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki serta menghasilkan penyelesaian di luar rutin kebiasaan. Keupayaan kepintaran teknologi perlu dipertingkatkan dengan mengaplikasikan serta memaksimumkan penggunaan teknologi sedia ada bagi menghasilkan nilai tambah dalam penyampaian perkhidmatan. Contoh kejayaan perkhidmatan digital yang terbaik adalah penggunaan aplikasi MySejahtera ketika penularan COVID-19 yang meletakkan negara kita sebagai negara Asia Tenggara pertama menggunakan aplikasi digital dalam mengurus tadbir pandemik, sehingga menempatkan kita pada kelompok tertinggi, iaitu ke-47 daripada 193 buah negara dalam indeks pembangunan kerajaan elektronik. Kita sedar dalam era revolusi industri 4.0, keperluan ekonomi digital Malaysia ataupun My Digital telah menyaksikan pelaksanaan perkhidmatan kerajaan secara end-to-end telah melepasi tahap 68%. Inisiatif pendigitalan end-to-end antaranya My Online Passport bagi pembaharuan pasport, sistem pengurusan berpusat pekerja asing bagi permohonan penggajian pekerja asing dan iCitra bagi permohonan pengeluaran caruman KWSP telah memberikan banyak manfaat kepada keluarga Malaysia. Saya juga berpandangan inisiatif projek meningkatkan norma baru penyampaian perkhidmatan awam NBPPA berupaya mempercepat dan mempermudahkan keluarga Malaysia serta komuniti perniagaan berurusan dengan agensi kerajaan secara digital. Inisiatif ini perlu diperluas dan disambut oleh agensi-agensi kerajaan yang lain supaya perkhidmatan E2E ataupun end-to-end kerajaan dapat mencapai 100% berbanding sasaran awal 80% menjelang tahun dengan sistem sedia ada. Justru
saya menyarankan agar satu piawaian pendigitalan penyampaian perkhidmatan yang seragam diwujud dan dilaksanakan merentasi pelbagai kementerian dan agensi. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pada tahun ini kerajaan telah melaksanakan beberapa inisiatif baru yang turut dinikmati oleh penjawat awam. Antaranya, pertama, bantuan khas keuangan sebanyak RM700 dibayar kepada 1.3 juta penjawat awam dalam kumpulan grade 56 dan ke bawah, di samping 1 juta pesara kerajaan menikmati bantuan sebanyak RM350. Kesemua melibatkan implikasi keuangan kepada kerajaan berjumlah RM1.3 bilion. Yang kedua, pembiayaan insurans kenderaan melalui myeasycover.com bagi kemudahan 1.6 juta penjawat awam. Dengan inisiatif tersebut, pembaharuan polisi insurans kenderaan dan cukai jalan boleh dibuat tanpa bayaran pendahuluan dan faedah. Ketiga, inisiatif perlindungan kemalangan. Inisiatif perlindungan kemalangan diri sehingga RM100,000 untuk manfaat 40,000 peminjam baru Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam atau LPPSA. Keempat, penurunan kadar pembiayaan skim pembiayaan komputer dan telefon pintar untuk penjawat awam daripada 4% kepada 2%. Kelima, membenarkan penjawat awam yang kematian suami atau isteri untuk bekerja dari rumah sebaik sahaja tempoh 3 hari cuti tanpa rekod tamat mengikut tempoh yang bersesuaian. Itu yang telah dilaksanakan. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, keluh kesah anggota Perkhidmatan Awam sentiasa didengari oleh kerajaan. Justru kerajaan bersetuju agar Jabatan Perkhidmatan Awam menyegerakan kajian ke atas sistem saraan perkhidmatan awam dengan mengambil kira keseluruhan aspek modal insan merangkumi saraan dan perkhidmatan agar relevan dengan keadaan semasa serta kemampuan keuangan kerajaan. Sementara menanti kajian sistem saraan selesai, bersesuaian dengan kedudukan dan keuangan negara pada masa ini, demi mengiktiraf jasa penjawat awam kepada kerajaan, sekejap saya mengumumkan yang pertama, pertama banyaklah maknanya tu. Pertama, menaikkan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai daripada 160 hari ke 180 hari. Kerajaan memahami dengan beban tugas yang semakin besar dan mencabar, ramai anggota Perkhidmatan Awam yang tidak dapat menghabiskan cuti rehat tahunan mereka. Dengan kenaikan kadar maksimum CGR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan bagi tujuan award wang tunai di masa persaraan sekaligus
meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak. Panas ni. Yang kedua, tambahan kadar cuti rehat khas sebanyak 5 hari menjadikan jumlah cuti rehat khas 15 hari setahun kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun. Tambahan cuti rehat khas sebanyak 5 hari ini akan memberikan manfaat kepada lebih kurang 500,000 guru bagi urusan-urusan yang mustahak dan kecemasan yang dibenarkan serta memberi peluang guru-guru mengumpul jumlah GCR yang lebih tinggi. Ketiga, perluasan tafsiran ahli keluarga bagi kemudahan cuti rehat tanpa rekod urusan kematian ahli keluarga terdekat. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak saja, penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Keempat, penambahbaikan pemberian pergerakan gaji tahunan. Kepada pegawai yang telah mencapai gaji maksimum. Kerajaan telah bersetuju menambahkan kadar tetap 3% semasa yang diterima oleh pegawai yang mencapai gaji maksimum kepada suatu kadar baru dan diseragamkan mengikut grade bagi semua klasifikasi perkhidmatan berkuat kuasa 1 Januari 2022. Jabatan Perkhidmatan Awam akan mengeluarkan perkeliling berkaitan bagi menjelaskan secara terperinci tentang perkara ini. Kelima, bayaran kenaikan gaji tahunan KGT. Tambahan khas sebanyak RM100 untuk penjawat awam grade 11 hingga grade 56. Dan akan dibayar mulai Januari 2023. Seramai 1.28 juta penjawat awam akan menerima manfaat ini dengan implikasi keuangan sebanyak RM1.5 bilion. Sebagai contoh, sebelum ini kadar KGT bagi grade 11 adalah RM80. Maka pada tahun 2023 beliau akan menerima kadar KGT asas sebanyak RM100 menjadikan jumlah KGT diterima pada tahun 2023 adalah sebanyak RM180. Yang keenam, bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua penjawat awam yang sentiasa memastikan jentera kerajaan bergerak dengan berkesan
melaksanakan dasar dan menjayakan setiap aspirasi kerajaan. InsyaAllah, pihak kerajaan sentiasa berbincang bersama-sama dengan QPEX untuk memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa terbela. Akhir kata, saya menyeru penjawat awam yang bersama saya pada hari ini, sama ada di dalam Dewan mahupun di luar Dewan atau dalam talian, untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada seluruh keluarga Malaysia. InsyaAllah, sekiranya produktiviti dapat ditingkatkan, ekonomi negara bertambah kukuh dan kerajaan pastinya akan lebih berupaya meningkatkan kemudahan kepada keluarga Malaysia sepenuhnya, dan yang pasti penjawat awam tidak akan dilupakan, kerana saya yakin bahawa penjawat awam adalah tonggak aspirasi keluarga Malaysia. Sempena 31 Ogos besok, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65 kepada seluruh penjawat awam di seluruh negara. Merdeka! 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 Sekian, saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.